وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Perukunan muka surat 2 baris 2 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, dan baqa artinya kekal. Sama perbahasan berkaitan dengan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang mana ia salah satu daripada rukun Islam yang pertama. Jika hendak mengakui bahawasanya dia itu Islam dan untuk menjatuhkan ke atas dia hukum-hukum Islam, maka wajib atas dia untuk mengucapkan syahadah. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Mirqatus Su'udit Tasdiq Syarah Sulamit Taufiq, dia kata wajib atas tiap-tiap orang kafir pada setiap waktu untuk mengucap syahadah. Mana tuntutan kepada dia masuk Islam tu tiap-tiap waktu. Adapun kita ucap syahadah tak wajib tiap-tiap waktu, tapi wajib pada waktu sembahyang saja, kerana dia merupakan rukun sembahyang. Itu yang wajib atas kita. Adapun kita dah Islam dah, tak wajib tiap-tiap waktu atau dituntut setiap waktu untuk kita ucap syahadah. Adapun orang kafir, dia tiap-tiap waktu dituntut untuk ucap syahadah. Maka kalau dia tidak ucap syahadah, dosa tambah dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, sampailah kalau dia mati dalam keadaan begitu, tak taubat ataupun tak mengucapkan syahadah, dia mati dalam keadaan dosa yang sangat banyak. Bukan setakat dosa kafir, dosa tak semayang, dosa tak puasa, dosa tidak ucap syahadah, semua berlaku. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun mazhab Hanafi kata, tak, orang kafir ni dia diseksa memadai dengan sebab kekufuran dia, bukan dengan sebab dia tak semayang, dengan tak puasa, bukan. Memadai dah dengan sebab kekufuran dia, itu dia dapat seksa di api neraka. Itu mazhab Hanafi. Maka sambung antara perkara yang kita wajib tahu dalam bab syahadah itu ialah perkara berkaitan ketuhanan, iaitu asyhadu an la ilaha illallah. Dia panggil sebagai kalimatut tauhid. Jadi antara kefahaman ataupun apa yang dapat difahami daripada syahadah itu ialah sifat 20 yang kita belajar. Asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa hanya Tuhan, iaitu hanya Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Jadi macam mana kita iktiraf Allah Ta'ala tu sebagai Tuhan? Sebab dia ni bersifat wujud, sebab dia ni bersifat qidam, baqa, sampai habis. Itu yang kita belajar dalam sifat 20. Itulah yang ulama susun berkaitan dengan sifat 20, kerana ia terkandung dalam makna syahadah secara tafsil, secara satu persatu. Adapun sifat Tuhan memang secara umum banyak tidak terhingga. Yang 20 ataupun 13 itu wajib belajar secara satu persatu yang ulama susun. Dan 13 ataupun 20 sifat tu dia panggil ummahatus sifat, ibu ataupun wakil bagi segala sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis.
Kemudian sambung dia kata, dan baqa artinya arti baqa kekal. Ni kita tak nak hurai banyak sebab ni kena mengaji tauhid yang secara khusus lah. Ni dia bagi secara umum saja maksud syahadah asyhadu an la ilaha illallah tu, apakah sifat yang wajib kita ketahui yang terkandung dalam makna syahadah. Maka antaranya yang kedua selepas wujud ialah baqa. Baqa arti dia kekal. Erti-erti ni makna terjemah bahasa, pindah bahasa daripada satu bahasa ke bahasa yang lain. Jadi kekal ni makna apa? Maknanya tidak baharu. Tu maksud dia. Jadi kekal tu terjemahan bagi baqa. Apa maksud baqa? Iaitu tidak baharu. Tidak baharu tu maksud dia. Kekal tu terjemahan. Kemudian dan mukhalafatuhu lil hawadith, artinya bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Segala yang baharu. Baharu tu apa dia? Iaitu mawjud ba'dal adam, perkara yang ada selepas daripada tiada. Jadi Allah Ta'ala bersalahan dari sudut mana? 3 perkara. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk dari sudut zat, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk dari sudut sifat, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk dari sudut perbuatan. Sifat kita pun ada sifat, Allah Ta'ala pun ada sifat, tapi sifat dia pada hakikat tak sama dengan sifat kita. Sebab itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah khalaqa Adama bi suratihi. Inna Allah khalaqa Adama min suratihi, ay suratillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam daripada rupanya, rupa Allah. Apa maksud rupa Allah? Jangan faham zahir hadis gitu. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala mengatakan bahawasanya maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu daripada rupanya, rupa Allah, dengan makna dari sudut rupa maknawi, bukan rupa zahir. Bukan rupa zahir ada muka, ada tangan tu, bukan makna Allah Ta'ala ada rupa, ada tangan, ada kaki, bukan. Seperti mana Nabi Adam AS. Lepas tu rupa apa? Rupa maknawi. Apa maksud rupa maknawi? Dengan makna Nabi Adam itu ada sifat, macam Allah Ta'ala pun ada sifat juga. Cuma hakikat sifat Tuhan dengan sifat makhluk lain. Itu maksud rupa Allah Ta'ala di situ, dengan makna rupa maknawi. Dari sudut Nabi Adam AS ada sifat, Allah Ta'ala pun ada sifat. Nabi Adam AS ada sifat kudrat, Allah Ta'ala pun ada sifat kudrat. Nabi Adam AS ada iradat, ada hayat, ada ilmu, ada pelihat, ada pendengar, Allah Ta'ala pun ada. Cuma hakikat Nabi Adam punya pendengar, pelihat dan sebagainya itu berbeza dengan pelihat, pendengar dan segala sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama sahaja sama, hakikat tidak sama. Tu maksud mukhalafah al-hawadith. Kemudian dan qiyamuhu bi nafsihi, artinya arti qiyamuhu bi nafsihi, yang berdiri dengan sendirinya sendiri Allah. Di sini Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu taala memberikan detail ataupun penjelasan berkaitan berdiri Allah dengan sendiri. Disebut dengan jelas dalam kitab Faridatul Faraid, berdiri Allah dengan sendiri bukan bermaksud Allah Taala duduk kemudian berdiri, bukan. Dia berdiri tak payah tolong orang, tak payah nak kena tongkat, tak payah orang tolak ke tarik, bukan. Bukan maksud daripada duduk kepada berdiri. Diri dengan sendiri ini dengan makna Allah Ta'ala itu la yahtaju ila mahallin ay dhatin wala mukhassisin. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat untuk ada dia, dan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada pencipta untuk menciptakan dia. Itu maksud berdiri Allah dengan sendiri. Berdiri Allah dengan sendiri itu terjemahan. Sebab itu kita tidak boleh faham terjemahan, kita kena faham maksud. Terjemahan itu sekadar terjemah lah. Tapi adakah maksud begitu? Maksud dia bukan begitu. Contohnya kita kata kekuasaan apa? Contoh kita kata jawatan sekian-sekian-sekian berada di tanganku. Berada di tangan sungguh ke? Kita kena faham maksud. Itu ungkapan saja. Jawatan sekian-sekian itu berada di tanganku ataupun berada di genggamanku. Bukan ada di genggaman tangan kita sungguh. Itu maksudnya kata kita dapat menguasai dan memerintah jawatan tersebut. Itu maksud dia. Jadi kalau kita kata qiyamuhu bi nafsihi dengan makna Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri, bukan maksudnya begitu. Maksudnya ialah Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat untuk ada dia. Itu yang pertama. Macam contoh hijau ni. Hijau ni sifat. Dia berhajat kepada zat, berhajat pada zat. Kalau tidak ada hijau ni. Dia berhajat pada zat apa? Namanya dinding, namanya tiang. Itu zat dia. Jadi kalau tak ada tiang dan dinding ni, tak ada lah hijau.
Tak ada kita nampak hijau saja, tak ada. Ataupun kita nampak dinding yang tidak bersifat pun tak ada juga. Mustahil pada akal diterima bahawasanya jisim itu tidak ada sifat. Dan mustahil juga pada akal kita nak kata sabitnya sifat itu tanpa zat, pun mustahil. Ada tak hijau sahaja? Tak ada. Ada tak masin sahaja? Tak ada. Ada tak gula sahaja? Tak ada. Mestilah gula itu gula pula dah, manis. Manis tu tak ada. Gula ada. Manis tu tak ada. Manis tu bukannya ada macam tiang ni dah. Manis itu ada bila sabit dengan gula. Masin itu ada bila sabit dengan garam contohnya. Jadi ada tak gula tu kita beli kat kedai, saya nak beli gula, saya nak beli manis, bukan gula. Saya nak beli manis kilo. Tak ada. Sebab apa? Sebab manis tu adalah sifat. Gula tu zat dia, zat yang bersifat dengan manis. Jadi kita naknya manis, bukan nak gula. Kalau lah ada manis jual di kedai, kita akan beli manis, kita tak akan beli gula. Gula tak akan laku seumur hidup. Sebab apa? Sebab kita nak beli, kita nak rasa manis tu, bukan nak rasa gula. Cumanya salah satu wasilah untuk kita dapat manis tu ialah gula lah. Maka kita pun beli gula. Gula pula ada tahap dia, ada manis lajak, ada manis tengah sikit, ada tak manis langsung. Contoh gula kita ni manis sikit pada Thailand tu. Kalau Thailand tu bubuh lah banyak mana, 2-3 camca pun susah juga kita nak bagi manis tu. Dia gula lain-lain, pesen lain. Begitu juga garam, masin, tahap kemasinan yang lain. Pedas tu sifat. Nak beli pedas tak ada di kedai, kita beli cabai ataupun cili. Di tahap kepedasan lain-lain. Cili sekian-sekian lain tahap kepedasan dia. Ada yang pedas sangat, ada pedas biasa, ada tak pedas langsung. Sebab apa? Sebab cili tersebut ditumpang pada dia sifat pedas, yang mana pedas tu lain-lain. Jadi Allah Ta'ala bukan begitu. Allah Ta'ala bukannya sifat, dia itu zat. Maka ternafilah Allah Ta'ala itu berhajat kepada zat untuk ada dia. Seperti mana hijau berhajat kepada tiang, dinding dan sebagainya untuk ada dia. Itu mustahil Allah Ta'ala begitu. Nombor 2, kita nafikan Allah Ta'ala itu ada pencipta yang menciptakan dia. Itu pun mustahil. Bila kita sabit Allah Ta'ala itu zat, bukannya sifat, jadi adakah Allah Ta'ala itu diciptakan oleh zat yang lain? Pun mustahil, tak ada juga. Kerana kalau Allah Ta'ala diciptakan oleh zat yang lain, maka Allah Ta'ala tu baharu. Noktah, habis. Kemudian dan wahdaniyah, sifat seterusnya, sifat wahdaniyah, iaitu sifat salbiah yang terakhir. Arti wahdaniyah, esa ia Allah Ta'ala. Esa tu ialah terjemahan bagi wahdaniyah. Apa maksud esa? Esa dengan makna tidak berbilang. Tidak berbilang tu sama ada pada zat dia, ataupun pada sifat dia, ataupun pada perbuatan dia. Tu pun 3 juga. Kalau mukhalafah lil hawadith, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, 3 juga. Allah Ta'ala tak sama dari sudut zat, tak sama dari sudut sifat, tak sama dari sudut perbuatan. Tu mukhalafah lil hawadith. Sifat wahdaniyah tidak berbilang pun sama juga. Allah Ta'ala tidak berbilang dari sudut zat, Allah Ta'ala tidak berbilang dari sudut sifat. Tidak berbilang dari sudut sifat bukan bermaksud Allah Ta'ala ada satu sifat. Tidak berbilang pada sifat Allah Ta'ala dengan makna setiap sifat Allah tu satu. Tu maksud dia. Sifat Allah banyak, tapi jumlah sifat bagi setiap sifat tu satu je. Contoh sifat Allah tak terhingga. Sifat yang wajib belajar 20. Antaranya apa? Sifat kudrat. Kudrat Allah tu satu, iradat Allah tu satu, hayat Allah tu satu, sifat perkata Allah satu, sifat pendengaran dan pelihatan Allah satu. Tu maksud esa pada sifat. Bukan makna sifat itu satu je. Allah Ta'ala bukan satu sifat, dia banyak. Tidak terhingga sifat dia. Allah sahaja yang mengetahui hakikat tidak terhingganya sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cumanya setiap sifat itu ada satu sahaja. Tu maksud wahdaniyah, esa pada sifat. Dari sudut esa pada perbuatan dengan makna tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah yang mencipta alam ini. Habis. Kemudian bila kata esa, bukan Allah itu jisim. Bila kata Allah Ta'ala esa pada zat, maka mestilah Allah Ta'ala bukan jisim. Sebab apa dia kata begitu? Kerana dia kata, apa maksud jisim? Arti jisim bertubuh. Bertubuh ni mana berjasad lah.
sini sebab apa kita tak kata Allah Ta'ala itu berjisim? Kerana bila kata berjisim itu dia menerima bahagi. Dia boleh belah-belah macam kita ni. Kita ni jisim, boleh belah tak? Boleh belah, boleh potong, boleh kerak, macam-macam. 1 juta, 2 juta, boleh. Bukan kerak 2 juta pun boleh, halu-halu. Allah Ta'ala zat dia bukan begitu. Jadi kalau zat Allah Ta'ala itu boleh belah bahagi, mana Allah Ta'ala tidak esa pada zat. Jadi kita ni boleh belah bahagi. Allah Ta'ala zat dia tidak boleh belah bahagi. Dan zat dia bukan passion boleh belah bahagi. Kalau Allah Ta'ala zat dia passion boleh belah bahagi, maka itu samalah dengan kita. Laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala itu tak serupa dengan kita. Jadi Allah Ta'ala bukan jisim. Jadi jisim ni ialah perkataan khusus kepada sesuatu jirim yang bergabung dan boleh dicerai-ceraikan, boleh dipotong-potong, boleh dibahagi. Itu maksud jisim. Dan bukan ia Allah Ta'ala itu jauhar. Apa jauhar? Erti jauhar asal suatu. Asal suatu. Sangat ringkas dia punya terjemahan dia. Asal suatu mana apa? Asal jauhar ni ialah maksud dia jauhar firid, dengan makna satu benda yang tak boleh belah bahagi dah. Benda hak paling halus sekali. Benda hak paling halus kali tu dia panggil jauhar. Kalau benda itu halus tapi dia gabung, itu jisim. Sebab boleh cerai, boleh bahagi lagi. Contohlah kalau kita kata benda yang paling halus sekali ialah atom. Contoh, kalau ikut kajian sains lah, ni bukan atom dah, paling kecil, ada lagi kecil lagi. Dululah zaman dulu kita kata atom. Kalau dulu Tok Guru dia tak tahu istilah-istilah atom ni, dia tunjuk jauhar firid ni, dia suruh buka tingkap. Kata guru saya, Tok Guru Bapa Ridauddin hafizahullahu taala, Tok Guru dulu kalau nak hurai bab jauhar ni, dia suruh buka tingkap. Matahari cahaya matahari masuk celah tingkap tu. Bila kita tengok cahaya matahari masuk ke dalam celah tingkap tu, ada habuk-habuk, ada macam habuk-habuk berterbangan di udara tu. Hatu tu dia kata hak itulah jauhar firid. Itulah jauhar yang tak boleh belah bahagi tu. Dia tunjuk hatu. Dia bagi contoh. Sebab waktu tu dia tak tahulah istilah atom ni, tak tahu lagi sains, benda sains. Jadi kalau kita guna istilah, senang ceritanya atom hak paling halus kali. Atom tu dah dia panggil jirim ataupun dia panggil jauhar. Jadi Allah Ta'ala begitu ke? Allah Ta'ala bukan gitu. Walaupun dia tak boleh belah bahagi, tapi masih bukan Allah Ta'ala itu jauhar. Kerana apa? Kerana benda yang kalaulah dia itu jisim ataupun jauhar, lazim dia perlu bertempat. Jadi bila bertempat, Allah Ta'ala tak bertempat. Allah Ta'ala mustahil pada akal kita kata sabit tempat bagi dia. Dalam syarah As-Sanusiyah, Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala sebut, Allah Ta'ala bukan di atas arash, bukan di kiri arash, bukan di kanan arash, bukan depan, bukan belakang, bukan bawah arash. Allah Ta'ala bukan di dalam alam, Allah Ta'ala bukan di luar alam. Itu dalam kitab Aqidatun Najin dan dalam kitab Ad-Durrus Tsamin. Semua tu sama aja. Allah Ta'ala bukan berada di dalam alam, bukan berada di luar alam. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala tak bertempat. Tu ya. Bukan kata Allah Ta'ala tidak ada di dalam alam, ada di luar alam. Luar alam pun tak ada. Lepas tu maksudnya Allah Ta'ala tak bertempat. Tu ya. Dia guna bahasa Allah Ta'ala tidak berada di dalam alam, tidak berada di luar alam. Macam sifat melihat lah. Allah Ta'ala melihat dengan sifat basar, dengan sifat melihat, bukan dengan mata, bukan mata. Dia cakap gitu. Allah Ta'ala melihat bukan dengan mata dan bukan dengan bukan mata. Maksud dia apa? Allah Ta'ala melihat bukan dengan guna alat. Kita melihat guna alat. Allah Ta'ala meletakkan sifat pelihatan itu di alat tersebut. Alat itu namanya mata. Sifat pendengaran Tuhan, Allah Ta'ala mendengar bukan dengan telinga, bukan dengan bukan telinga. Lepas tu Allah Ta'ala mendengar dengan sifat pendengaran tanpa ada alat. Allah Ta'ala beri pada kita sifat pendengaran, letak di alat
dia alat kita. Alat kita apa dia? Telinga. Maka kita pun mendengar dengan sifat pendengaran melalui telinga. Allah Ta'ala bagi adat supaya kita dengar kut telinga. Boleh tak kita dengar selain daripada telinga? Boleh. Dalam Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Wahhab, Syekh Sulaiman Al-Ujairi rahimahullahu ta'ala, dia buat satu masalah. Kalau seseorang itu semayang, tiba-tiba lutut dia bercakap Fatihah. Lutut dia baca Fatihah. Mulut dia tak baca Fatihah, lutut dia. Lutut dia baca Fatihah, lutut dia bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Pelik sikit tu. Lepas tu adakah sah Fatihah dia? Adakah sah dan perlu ataupun perlu diulang semula dengan mulut? Maka kata dia, kalaulah bercakap dengan lutut itu dengan ikhtiar dia, mana dia boleh pilih, boleh bercakap dengan mulut, boleh bercakap dengan lutut, bukan dengan sebab terkeluar, bukan terkeluar suara ke lutut tak. Dia boleh pilih, dia boleh ikhtiar, boleh cakap dengan lutut, boleh cakap dengan mulut. Maka ketika itu sah Fatihah dia. Sah Fatihah dia bila Fatihah tersebut dibaca melalui lutut dia. Sebab apa? Sebab ketika itu sifat perkata dia Allah Ta'ala letak di lutut, bukan letak di mulut lagi, bukan letak di anak tekak lidah lagi. Maka ketika itu sah sembahyang dia. Begitu juga kalaulah lutut ataupun tangan. Dia bagi contoh tangan dengan lutut, tangan dengan kaki, kita buh lutut lah. Andai kata tangan ataupun kaki tersebut bercakap ketika sembahyang, adakah batal? Batal. Kalau dia boleh ikhtiar, kalau dia boleh kontrol cakapan lutut dan juga tangan itu, maka bila dia bercakap benda yang selain zikir, selain doa, selain Quran, batal sembahyang dia. Jadi sifat perkata ni Allah Ta'ala pada adatnya diletakkan di mulut ataupun di anak tekak lidah kita, di lisan kita, di lidah kita. Jadi dia tak letak di kepala lutut, tapi andai kata Allah Ta'ala letak di telinga, di tangan ataupun di kaki, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan bukan ia Allah itu arat. Artinya, arti arat berubah-ubah. Berubah-ubah tu arti dari sudut bahasa. Arat ni bahasa Arab, terjemahan dia ialah berubah-ubah. Kalau ikutkan arat di sini dengan makna sifat yang ada, sifat hak jenis ada. Contohnya hijau. Hijau ni dia panggil arat. Contoh sifat yang ada. Ada ni apa? Macam mana kita nak kata dia tu ada? Dia boleh cerak salah satu panca indera yang 5. Itu dia panggil ada. Contohnya hangat. Hangat ada tak? Ada. Sebab kita boleh sentuh dengan kulit. Panca indera kulit pejabat dia panggil. Manis, masin, pahit ada tak? Ada. Sebab dia boleh kecak dengan lidah. Tu. Busuk, wangi ada tak? Ada. Sebab dia boleh kecak dengan hidung. Jadi itu semua sifat belaka. Sifat yang ada yang boleh sabit dengan panca indera yang 5 dipanggil sebagai arat. Itu sifat yang baru lagi pula ada dipanggil arat. Allah Ta'ala bukan arat. Allah Ta'ala zat, dia bukan sifat yang baru. Itu dia nak kata. Bila kita faham Allah Ta'ala esa, maka Allah Ta'ala itu bukan arat, Allah Ta'ala itu bukan jisim, Allah Ta'ala itu bukan jawhar. Noktah. Tu. Dan tiada berpihak pada suatu pihak. Pihak ni arah. Allah Ta'ala tak sabit padanya arah. Contohnya dalam kitab sebut Allah Ta'ala bukan berada di atas aras, di bawah aras, di tepi aras, kanan, di kiri aras, di depan aras, di belakang aras. Bukan belakang. Lepas tu Allah Ta'ala tak bertempat. Tu ya. Kalau kata Allah Ta'ala atas arah, bawah arah, kiri arah, kanan arah, dia sama macam kita. Kita dari sudut meja ni, saya berada di belakang meja. Ni sebuah tuan-tuan, ni sebuah tuan-tuan, tuan-tuan berada di hadapan meja. Contohlah. Ataupun seseorang berada di tepi surau, seorang berada di hadapan surau. Jadi ada juga arah tu. Kata Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', tiba-tiba kita kata Allah Ta'ala ada atas arah. Sama dengan kita dari sudut sabit arah tu. Dari sudut sabit arah pada Allah Ta'ala, samalah macam kita. Kita pun ada atas sesuatu, Allah Ta'ala pun ada atas sesuatu. Cuma sesuatu tu lain je. Sesuatu tu kita sabit pada Allah arah, umpamanya kita pula atas kerusi. Atas belakang. Cuma benda yang atas tu kita beza. Allah Ta'ala kita kata arash, kita kata kursi. Jadi orang yang beriktikad Allah Ta'ala di atas arash, itu hukum dia fasik, tidak kafir atas pandangan mu'tamad. Kecuali kalau dia kata Allah Ta'ala itu duduk macam kita duduk.
Allah Ta'ala duduk macam kita duduk, bersila contohnya, ataupun duduk macam ni lah, macam kita ni. Itu barulah boleh dihukumkan sebagai kafir. Bahaya tu i'tiqad mujassimah dan musyabbihah. Adapun kalau mengatakan Allah Ta'ala berada di bawah arash, kata Imam Bajuri rahimahullah dalam syarah As-Sanusiyah, siapa i'tiqad Allah Ta'ala berada di bawah arash, kafir. Tu. Sebab menunjukkan kehinaan pada Allah Ta'ala. Arah lebih tinggi pada Tuhan, sehingga dia duduk di bawah arah. Sabit duduk di bawah arah, hukum dia kafir. Sabit duduk atas arah, fasik. Tu ya. Khilaf pada kufur dia. Tu. Jadi Allah Ta'ala tidak berarah. Kemudian kata dia, dan tiada ia, ya Allah, bertempat pada suatu tempat. Allah Ta'ala tidak bertempat. Letak di mana pun. Nak kata di dunia, Allah Ta'ala tak bertempat, kerana dunia ni ialah tempat bagi manusia, tempat bagi jin. Kalau di langit pula tempat bagi malaikat. Di atas arah pun Allah Ta'ala tidak bertempat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa Isra' dan Mi'raj, dia nampak Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berada di Arsyur Rahman. Macam mana? Jadi di situ kita kata memang Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak Allah Ta'ala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas, sampai di atas arah tu. Tapi bukan bermaksud dia nampak Allah situ, dah. Bukan maksud Allah Ta'ala ada di situ, dah. Nampak Allah Ta'ala itu bukan bermaksud Allah Ta'ala bertempat di situ, bukan. Macam kita lah, kita nampak seseorang zaman IT sekarang ni contohnya. Kita nampak seseorang dalam keadaan dia tak ada pun kat sini. Contohlah tengok bola ataupun kita call seseorang call video. Kita nampak dah dia, dah dia ada situ dah, dia tak ada situ pun. Nampak tak? Nampak. Tu zaman sekarang kita boleh tahu dah gitu. Zaman dulu mungkin terbayang-bayang lagi lah mana Allah, dia Nabi SAW nampak Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala tak bertempat. Boleh jadi bengong lagi. Kalau kita sekarang ni sama makhluk pun boleh faham dah. Kita boleh saja lihat sesuatu tanpa dia ada di sini. Macam kita contohnya, kita buat video call, kita nampak dia, tapi dia tak ada di sini pun. Tu sesama makhluk. Jadi hakikat Nabi SAW melihat Allah Ta'ala ketika Nabi SAW berada di atas arah, wallahu a'lam. Itu ya. Jangan i'tiqad kata Allah Ta'ala berada di atas arah disebabkan Nabi SAW itu dia naik di atas arah, bukan. Tu habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada ia, ya Allah Ta'ala beranak. Ni dalam kitab dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diberanakkan. Sebab kalau Allah Ta'ala beranak, dah anak Tuhan tu Tuhan ke tak? Kalau Allah Ta'ala beranak, ada anak, dah anak tu Tuhan ke tak? Kalau kata Tuhan, automatiklah Allah Ta'ala tidak so. Kalau kata Allah Ta'ala itu diberanakkan, dengan mana ada benda lain yang memberanakkan Tuhan. Dah yang memberanakkan Tuhan tu Tuhan dah. Kita kata Allah Ta'ala Tuhan, lepas tu yang memberanakkan Tuhan Tuhan tak? Mestilah kita kata Tuhan. Dah Allah Ta'ala yang jadi anak dia pun Tuhan, apatah lagi yang memberanakkan dia lagi Tuhan pada dia. Jadi itu berlaku berbilang pada bab ketuhanan. Itu yang mustahil. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut lam yalid wa lam yulad. Dan surah Al-Ikhlas itu dikatakan sebagai mendapat 1/3 pahala Quran. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran itu ilmu yang besar dalam Quran ialah 3. Pertamanya ilmu tauhid, kedua ilmu fiqh, ketiga ilmu tasawuf. Itu ilmu yang cukup besar dalam Islam. Sabit dalam hadis Nabi SAW dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, ketika malaikat Jibril alaihi salam bertanyakan kepada Nabi SAW, ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Ma huwal iman merujuk kepada iman, tauhid. Ma huwal Islam merujuk kepada fiqh. Ma huwal ihsan merujuk kepada tasawuf. Jadi sebab apa dikatakan surah Al-Ikhlas itu 1/3 Quran? Kerana surah Al-Ikhlas itu ialah suratul tauhid, surah yang membincangkan berkaitan dengan tauhid. Maka bila dibincang berkaitan dengan tauhid, tauhid merupakan salah satu daripada 3 ilmu yang besar dalam Islam, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada diberanakkan, yakni tak ada siapa yang memberanakkan Tuhan.
Ya Allah Ta'ala ada mak pak, ataupun Allah Ta'ala ada bapak saja, ataupun Allah Ta'ala ada mak dia saja, mak dia beranakkan dia. Dah mak dia tu bukan Tuhan ke? Itu semua tak logik belaka. Tidak masuk akal belaka. Dan tiada ia Allah Ta'ala beribu dan berbapak. Ini semua nak menguatkan sahaja. Faham dah kata bila tak beranak dan tak diberanakkan, maknanya tak ada ibu, tak ada bapak lah. Tapi dia tetap disebut. Sebab apa? Kata Imam Abdullah Syarqawi radhiyallahu ta'ala anhu, al-jahlu fi hadzal fanni khatarun azim. Jahil dalam bab ilmu akidah ni ialah bahaya yang cukup besar. Jadi walaupun kita dapat faham dah bahawasanya bila kata tak beranaknya Allah, maka tak beranak ataupun tidak diberanakkan Allah Ta'ala, maka kita faham kata Allah Ta'ala tak ada ibu, tak ada bapa. Tak sabit bagi Allah Ta'ala itu ada ibu, tak sabit bagi Allah Ta'ala itu ada bapa. Tapi sebab apa disebut juga? Kerana al-jahlu fi hadzal fanni khatarun azim. Jahil dalam bab ilmu akidah ni ialah bahaya yang cukup besar. Jadi tidak cukup untuk dia hanya sekadar faham sebilintas lalu sahaja, bahkan perlu disebutkan juga walaupun sudah faham. Itulah dalam bab ilmu akidah kita mengaji sifat mustahil. Ada orang pertikai bahawasanya kita belajar sifat hak wajib, kenapa belajar sifat mustahil lagi? Bila kata sabit kata Allah Ta'ala wujud, mestilah Allah Ta'ala ternafi tiada. Bila kata Allah Ta'ala itu bersifat qidam, mestilah ternafi baharu. Kenapa kita belajar juga hak baharu, kita belajar juga hak qidam, kita belajar juga ada, kita belajar juga tiada, kita belajar juga besar, kita belajar juga berbilang. Kenapa? Sebab tadi itulah al-jahlu fi hadzal fanni khatarun azim. Jahil dalam bab ilmu akidah itu ialah bahaya yang cukup besar. Maka tidak seyogia dan tidak sepatutnya hanya faham melalui kelaziman dia sahaja. Faham lazim saja. Kita faham kata Allah ada, sabit ada, mana Allah tak ternafi tiada. Bila kata Allah Ta'ala usus sabit kidam, mana ternafilah baharu. Kita faham gitu dah. Cuma dia sebut lagi, dia hurai lagi untuk tahqiq pahaman kita, untuk mengejakkan lagi akidah kita. Kerana dia bersangkut paut dengan keyakinan yang kalau tiada boleh jadi fasik, kalau tiada boleh jadi kufur, kalau ada boleh jadi iman. Tu saja. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan keluarga Allah Ta'ala tidak ada keluarga, dan bersaudara tak ada saudara-saudara, syarik belaka tu, itu semua syarik sekutu Allah. Dan sebangsa dengan seorang jua pun tak ada hak sama dengan Allah Ta'ala seorang pun. Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebut laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tak serupa dengan seorang pun. Dan tiada ia Allah Ta'ala dan apa tu? Dan tiada ia Allah Ta'ala bersuku-suku. Bersuku-suku bukan bersuka-suka. Bersuku-suku dan berbahagi-bahagi. Makna Allah Ta'ala tak boleh zat dia itu belah bahagi. Allah Ta'ala bukan boleh dipotong 10, boleh dipotong 5, boleh dipotong 12. Bukan macam ayam. Ayam boleh potong 8, boleh potong 10, boleh potong 14. Allah Ta'ala bukan gitu. Allah Ta'ala bukan boleh suku-suku kan. Kita, badan kita, jasad kita pun boleh potong. Boleh nak potong 8, boleh nak potong 10, boleh nak potong 12, boleh belaka. Allah Ta'ala bukan gitu. Itulah tauhid kita. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, habislah sifat wahdaniyah. Kemudian dia kata, dan bahawa bagi Allah Ta'ala itu hayat. Ni pelik sikit ni. Biasanya orang para ulama dulu bila dia mula sifat ma'ani itu, dia mula dengan sifat kudrat. Ni tiba-tiba dia guna dengan sifat hayat. Kau mana? Silap kalau ke mana cetakan ni? Tak silap. Betul tu. Sebab apa? Dalam kitab Fathul Majid Syarah Ad-Durril Farid, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu ta'ala sebut, dalam perbahasan sifat ma'ani ada dua cara ulama bahas. Pertamanya dimulai dengan sifat kudrat, yang keduanya dimulai dengan sifat hayat. Sebab apa dimulai dengan sifat kudrat? Sebab apa? Kena ada sebab. Sebab ulama susun ni bukannya ikut dan ya. Aku rasa nak letak nombor 1 sifat wujud lah. Bukan. Lepas tu kita boleh tanya pula, dah kenapa tak kata sifat kalam? Kenapa tak kata sifat kudrat? Kenapa tak kata sifat iradat dulu?
Kenapa wujud? Dia ada tu. Jadi pendek ceritanya, sifat ma'ani kenapa dimulakan dengan kudrat atas pandangan ataupun atas jalanan ulama yang pertama? Kerana sebelum bahas sifat kudrat, apakah sifat terakhir sebelum sifat kudrat dibahaskan? Sifat sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah pula terbahagi pada 3. Sifat wahdaniyah tu bahagi pada 3. Asa pada zat, asa pada sifat, asa pada perbuatan. Jadi asa pada perbuatan dengan makna apa? Dengan makna Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala alam ni dia seorang, tak ada orang lain. Bila kata cipta sesuatu, cipta makhluk, apakah sifat yang membabitkan cipta makhluk? Sifat kudrat lah. Sebab itulah dia mula sifat ma'ani, sifat kudrat, kerana ada kaitan dengan sebelumnya. Kemudian lepas kudrat, iradat. Sebab apa? Sebab tidak boleh Allah Ta'ala itu mencipta sesuatu dengan sifat kudrat, melainkan dia ada kehendak. Kalau seseorang itu ada kudrat tapi tak kehendak, tak dapat buat. Dia ada kudrat nak buat rumah tapi dia tak mau buat rumah, boleh jadi rumah tu? Tak boleh. Sebab tu selepas sifat kudrat dibahas sifat iradat. Lepas sifat iradat, sifat ilmu pula. Sebab apa? Sebab kehendak itu takkan terjadi kalau tak ada ilmu. Contoh kita ni tak reti nak buat rumah, tak ada ilmu untuk buat rumah, boleh tak ada kehendak buat rumah? Tak boleh. Kalau walaupun kita ada kudrat, ada kehendak, tapi tak ada ilmu, jahil bab rumah, jahil bab buat rumah, maka boleh tak kita ada kehendak buat rumah? Tak boleh. Boleh tak nak buat rumah? Lagi tak boleh. Kita jahil milu ais. Milu ais kita tak tahu apa benda, tak tahu milu ais. Boleh tak kita berkehendak nak milu ais sedangkan kita tak tahu milu ais tu apa? Tak boleh. Apatah lagi nak buat milu ais, lagilah jauh. Sebab itu lepas sifat kudrat diletakkan iradat, lepas tu diletakkan ilmu, lepas ilmu diletakkan sifat hayat. Sebab apa? Sebab kudrat, iradat, ilmu tidak akan terhasil melainkan ada hayat. Kalau Allah Ta'ala itu mati, agak-agak kudrat ada fungsi tak? Tak ada. Iradat ada fungsi tak? Tak ada. Ilmu ada fungsi tak? Tak ada. Sebab apa? Sebab mati. Orang mati, kita tengok orang mati, dia ada kudrat lagi tak? Dia tak boleh buat apa dah. Kehendak pun tak ada dah. Semua tak ada dah. Nak gerak pun tak boleh dah. Mana kudrat tak ada, iradat tak ada, ilmu tak ada. Jadi kudrat Allah, ilmu Allah, iradat Allah itu sabit dia dengan sebab sabit hayat. Ni dari sudut tertib akal dia panggil. Bukan dari sudut Allah Ta'ala tu dia mari ada sifat kudrat dulu, lepas tu sehari lama sikit dia mari iradat. Bukan gitu. Itu hakikat dia zat Allah Ta'ala semua sekaligus. Ini dari sudut kita nak faham sifat Tuhan tu bagaimana. Disebabkan kita tak boleh nak faham 20 sifat serentak, maka para ulama susun seko satu dengan sebab-sebab dia. Lepas tu lepas hayat dia mau bagi apa? Sifat sama. Sebab apa sama? Sebab Quran sebut wa huwas samiul basir. Dia utamakan sama daripada basir. Gila mana-mana ayat Quran tak ada wa huwal basirus sami', tak ada. Cari dalam Quran katalah hadis tak akan ada wa huwal basirus sami', tak ada. Mesti ada wa huwas samiul basir ataupun innallaha sami'un basir. Itu je. Tak ada, dia basir dulu baru sami' tak ada. Dengan sebab Quran tu lah dia letak sama dulu. Lepas tu baru letak basar. Lepas tu akhir sekali barulah kalam. Itulah, tu dia punya tertib dia. Tu jalanan ulama yang pertama. Jalanan ulama yang kedua dia letak sifat hayat. Kenapa? Kerana dia tengok bahawasanya kudrat, iradat, ilmu tak akan terjadi kalau tak ada hayat. Maka dia letak hayat dulu. Jadi sifat hayat itu merupakan fungsi terbesar untuk berfungsinya ilmu, berfungsinya iradat, berfungsinya kudrat Tuhan. Kalau tak ada sifat hayat, macam mana nak sabit kudrat, iradat, ilmu Tuhan? Tak ada. Jadi Allah Ta'ala mati. Bila mati, kudrat tak ada, iradat tak ada, ilmu tak ada. Jadi sebab itulah jalanan ulama yang kedua dia letakkan yang pertama selepas daripada wahdaniyah ialah hayat. Inilah kitab kita ni dia mula dengan hayat. Sebab apa? Sebab hayat itulah, dengan sifat itulah akan sabit sifat yang lain, iaitu kudrat, iradat, ilmu dan sebagainya. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, arti hayat hidup. Hidup maknanya penghidup. Hidup maknanya penghidup.
Kerana sifat ma'ani kita kena tahu secara umum, sifat ma'ani itu merujuk kepada sifat yang ada. Sifat yang ada, lagi pula ada di zat Tuhan. Macam hijau. Hijau ni sifat yang ada, lagi pula ada di dinding. Sifat ma'ani ada dan ada di zat Tuhan. Dia itu sifat hak passion ada, lagi pula ada di zat Tuhan. Jadi hidup ni tak ada. Hidup ni perbuatan. Hidup ni dipanggil sifatul fi'li, sifat perbuatan. Yang naknya sifatul zat, sifat yang menunjuk pada zat. Jadi sebab itu Syekh Wan Ismail Al-Fatani rahimahullah dalam kitab Baquratul Amani, dia tukar terjemahan ulama dulu dengan terjemahan dia, semua sifat ma'ani dengan per belaka. Supaya kita faham secara elok, sifat ma'ani ni bukan merujuk kepada berkuasa Tuhan, berkehendak Tuhan, bukan. Itu dia panggil sifatul fi'li, sifat perbuatan Tuhan. Kita nak bahas bukan sifat perbuatan Tuhan, kita nak bahas sifat zat Tuhan. Sifat zat Tuhan satu ya. Setiap sifat tu satu. Kudrat Allah satu. Kalau kita terjemah kuasa, kuasa Allah bukan satu. Kuasa Allah Ta'ala banyak. Kalau kita terjemah iradat itu berkehendak, kita belajar sifat wahdaniyah, sifat Allah tu satu, maka kita kata iradat Allah itu satu. Tiba-tiba kita kata berkehendak Allah itu satu. Berkehendak Allah bukan satu. Berkehendak Allah banyak. Satunya ialah berkehendak. Dengan satu berkehendak, Allah berkehendak banyak benda. Dengan satu kudrat yang namanya berkuasa, Allah Ta'ala mencipta pelbagai makhluk. Dengan sifat ilmu yang satu namanya pengetahuan, Allah mengetahui banyak benda. Dengan sifat hayat, berhidup, Allah Ta'ala hidup. Hiduplah. Dia tidak ada ta'aluk. Sifat pendengaran Allah satu. Dengan sifat pendengaran Allah, Allah mendengar banyak benda. Allah Ta'ala ada sifat basar, namanya pelihat. Dengan sifat pelihat, Allah melihat banyak benda. Jadi pelihat, berkuasa, berkehendak, berkata, ni satu sifat. Dengan satu sifat inilah Allah Ta'ala buat kerja banyak. Allah Ta'ala cipta makhluk banyak. Allah Ta'ala berkehendak sekian-sekian banyak. Allah Ta'ala melihat sesuatu banyak. Allah Ta'ala melihat, mendengar sesuatu banyak. Mendengar, melihat tu banyak. Yang satunya pendengaran, yang satunya penglihatan, berkuasa, berkehendak, pengetahuan, berhidup, berkata. Tu yang satu. Itulah Syekh Wan Ismail Al-Fatani dan murid-muridnya, dia tukar dan ubah terjemahan kepada terjemahan yang lebih tepat. Bukan bermakna ulama dulu tak tahu, bukan. Mungkin saja ulama dulu bahasa dia pada ketika itu tidak digunakan seperti itu. Dan makruf ulama Melayu terjemah sebegitu, dia pun ikut sajalah. Tapi ikut tak semestinya faham murad ataupun faham kehendak maksud pengarang itu sebegitu. Tak semestinya. Macam kita kata tadi, berdiri Allah dengan sendiri. Itu terjemahan dari qiyamuhu binafsihi. Bukan bermakna Allah Ta'ala berdiri daripada duduk, bukan. Lepas tu apa makna dia? Makna dia ialah Allah Ta'ala la yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat untuk ada dia, dan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada orang lain menciptakan dia. Tu baru maksud yang betul. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan kudrat, erti kudrat kuasa. Kuasa makna berkuasa. Dengan sifat berkuasa tu Allah kuasa. Allah kuasa apa? Allah berkuasa menciptakan makhluk, berkuasa meniadakan makhluk. Itulah. Jadi kita naknya berkuasa. Dengan sifat berkuasa, Allah kuasa. Allah kuasa apa? Allah berkuasa mencipta dan meniadakan makhluk. Itu kuasa Tuhan. Jadi kudrat tu sifat yang merujuk pada zat, bukannya sifat perbuatan Tuhan. Dan iradat, arti iradat berkehendak dengan makna berkehendak. Dengan sifat berkehendak itu Allah boleh kehendak. Allah kehendak apa? Allah berkehendak meniada, mencipta makhluk. Itulah. Jadi berkehendak bukannya terjemahan iradat dalam sifat ma'ani. Dia itu merujuk kepada sifat perbuatan Tuhan.
Sedangkan sifat ma'ani ini merujuk kepada sifat yang sabit di zat Tuhan, sifat yang ada di zat Tuhan. Berkehendak bukan ada, berkehendak ni faham. Berkuasa ni bukan ada, berkuasa ni faham. Ada tu sifat berkuasa, sifat berkehendak. Macam kita kata penyapu, tukang sapu, benda yang disapu dan menyapu. Mana ada, mana tak ada. Penyapu ada tak? Ada, sebab kita boleh sentuh, boleh pegang, boleh tengok. Tukang sapu ada tak? Tukang sapu ada lah, kita boleh sentuh je. Yang disapu ada tak? Ada, dia panggil sampah, kita boleh sentuh, boleh tengok. Menyapu tak ada. Menyapu tu kita faham daripada penyapu dipegang oleh tukang sapu, dia pun kuih kanan kuih kiri, benda yang disapu dia panggil menyapu. Jadi menyapu tu kita faham hasil daripada orang yang menyapu tu pegang penyapu, menyapu sampah. Dia kuih kanan kuih kiri itu kita panggil menyapu. Perbuatan itu panggil menyapu. Kalau kita kata orang yang sama, tukang penyapu, dia ambil penyapu, dia buat lagu ni, adakah dia panggil menyapu? Dia tak panggil menyapu, dia panggil lempar. Jadi melempar tu itu bukan ada, dia faham. Benda sama je. Tukang sapu ambil penyapu, tapi dia buat gitu. Dia panggil apa? Dia panggil melempar. Dia tak panggil menyapu dah tu. Dia tukang sapu ambil penyapu, dia pun tiba orang tu. Dia panggil apa? Dia buat gini. Dia panggil apa? Dia panggil memukul. Dia tak panggil dah menyapu. Dia tak panggil dah melempar. Dia tak panggil dah baling, tak panggil. Sebab apa? Sebab itu perbuatan yang menunjukkan pada sesuatu yang dipukul oleh dia. Dia pakai apa? Dia pakai menyapu. Perbuatan tu dipanggil memukul, tak panggil dah menyapu. Alat sama, orang yang sama, tapi berbeza. Sebab apa berbeza? Sebab kita tengok beza, kita faham perbuatan tu beza. Tadi dia sapu-sapu, kita panggil menyapu. Kalau dia lempar sikit, kita panggil melempar, tak panggil dah menyapu. Dia lempar menyapu tu, dia tak panggil menyapu dah, dia panggil memukul. Itu dia panggil perkara yang tiada tapi faham. Jadi sifat perbuatan itu bukannya ada tapi faham. Yang nak pada bicara sifat ma'ani ini ialah sifat yang ada, iaitu seperti berkuasa, berkehendak, berkata dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.